Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga para pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk senantiasa bersyukur. Malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah sirah nabawiyah kita, tuan-tuan. Kalau tak salah saya 99 ni kita baca dah, kan? Cerita Utbah bin Rabi'ah, ayah Hindun, yang diutuskan oleh orang-orang Quraisy untuk pujuk Nabi, bagi beberapa tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bacakan kepada dia beberapa ayat di awal surah Fussilat yang menyebabkan dia balik, berubah sudut pandang dia terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tak masuk Islam lah. Itu kita cerita yang tu. Jadi malam ni kita akan masuk ke muka surat 100, iaitu tahun ke-7 selepas kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah. Kita nak tengok lagi apa lagi perkembangan dakwah yang terjadi pada ketika itu, cabaran-cabaran yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat Islam. Dan tujuan kita baca tajuk-tajuk lagu ni, salah satunya ialah untuk kita lebih menghargai agama kita. Kita dapat senang, tak ada susah payah macam para sahabat dulu. Okey, kita tengok muka surat 100. Tajuk dia ialah peristiwa pemulauan. Sampai tahu tu lah, sampai kena pulau oleh orang-orang Quraisy kerana nak mempertahankan Islam. Kita baca dulu tuan-tuan muka surat 100 ini. Peristiwa pemulauan. Pemulauan dilakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berlaku 3 perkara. Ini sebahagian ahli-ahli sirah dia buat kesimpulan. 3 ni jadi orang Quraisy tak ada pilihan lah, tak tahu lah nak buat lagu mana terhadap ajaran Islam ni. Akhirnya mereka buat keputusan, kita pulau orang mereka. Jangan bagi orang bercampur dengan mereka langsung. Tujuan dia ialah nak bagi tekanan dan juga supaya dakwah tu tak tersebar dah. Sebab siapa nak berani masuk pulau ni. Iaitu yang pertamanya, saya susun ni tak ikut susunan buku kita ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku daripada muka surat 96 tu, tuan-tuan tengok ada buku kan, patutnya saya kena susun kot lain, tapi saya start dengan, tapi 3 ni berlaku dalam tempoh masa yang sama. Iaitu yang pertamanya ialah apabila Hamzah radhiyallahu anhu, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memeluk Islam. Ini peristiwa pertama yang menyebabkan orang Quraisy rasa tak ada pilihan lah. Kuat teruk keadaan
perkembangan ajaran Islam pada ketika itu. Pasal ini kita ulang balik, kita baca dulu 3 sebab ni. Sebab yang kedua ialah penolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tawaran mereka. Itulah yang terakhir sekali, bila Utbah pergi bagi beberapa tawaran kepada Nabi. Kira nak bagi sungguh, nak bagi jadi ketua, nak bagi Nabi jadi orang paling kaya, sanggup nak bagi, kalau nak menikah abang mana siapa nak semua daripada bagilah. Nabi tak mau juga, nak sebab ajaran Islam juga. Penolakan Nabi SAW terhadap tawaran mereka. Ini 2. Yang ketiga ialah kerana Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Saya kita cerita seperti ada ni, Bani Hashim dengan Bani, bukan Abdul Muttalib, Bani Al-Muttalib bersatu untuk membantu Nabi SAW. Ini yang mereka tak boleh terima, tuan-tuan. Hamzah ni, tuan-tuan, dan juga Sayyidina Umar, bila dua-dua orang ni masuk Islam, ni semua orang-orang kuat-kuat, orang-orang yang bukan takat keluarga atau keluarga besar dia hormati, tapi mereka tu sendiri tu orang tak berani. Ketokohan mereka, keberanian mereka dalam perang-perang orang Quraisy dengan sahabat-sahabat mereka ni lah, panglima besar ni, heavyweight ni kan, ada sikat celak cekak semua duduk kat mereka belakang. Jadi siapa nak berani? Jadi kalau kita baca kisah keislaman Sayyidina Umar dulu, saya petik balik lah banyak tuan-tuan. Kan Nabi SAW doa supaya Allah bagi hidayah kepada Sayyidina Umar. Allahumma a'izzal Islam, ya Allah kuatkan Islam ni dengan salah seorang daripada 2 Umar. Jadi Allah pilih Sayyidina Umar. Memang betul bila dia masuk Islam, tuan-tuan, Islam jadi kuat sehingga diperakui oleh semua para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud, ma kunna naqdiru an nusalliya 'indal ka'bati, kami ni sejak masuk Islam, sejak pada awal tak berani nak pergi semayang di Kaabah. Tak berani Nabi. Sebab Nabi ni dia keturunan dia mulia, dia pula dilindungi oleh Abu Talib. Abu Talib tu pembesar yang sangat dia hormati, menteri kanan di Mekah. Jadi Nabi pergi semayang, orang tak berani nak kacau sangat. Orang lain tak berani kat semayang sembunyi-sembunyi gitulah. Jadi Abdullah bin Mas'ud pula, dia bukan orang Mekah, dia orang Bani Hudzail. Dia kata kami dulu tak berani nak pergi semayang dekat Kaabah. Tengok ya. Hatta aslama Umar, sampailah Umar masuk Islam. Maknanya Umar masuk Islam, mereka pakai berani pergi sembahyang di Kaabah. Bayangkan tuan-tuan, cabaran kepada orang-orang Quraisy. Dulu sembunyi, senyap, tak nampak, tak berani nak buat, nak tunjuk, pamerkan ajaran Islam tu. Tapi bila Umar masuk Islam, pakai berani habis. Pasal Umar tu orang takut, orang gerun kat dia. Suhaib Ar-Rumi. Ni semua hak cerita ni orang luar-luar. Orang-orang yang bukan asal penduduk Mekah. Suhaib ni walaupun dia asal orang Mekah juga, tapi oleh kerana dia lama duduk di belah-belah kerajaan Rom, dia balik main Mekah, orang tak panggil dia orang Arab, orang panggil dia orang Rom. Suhaib Ar-Rumi, kan terkenal nama dia ni kan. Jadi bila Suhaib cerita, Suhaib kata, lamma aslama Umar zahara al-Islam. Bila Umar masuk Islam tahun ke-5 tu, ni tahun ke-7 ni, daripada tahun ke-5 Sayyidina Umar masuk Islam tu, Islam ni menang di Mekah. Mana mampu berlawan dengan orang-orang Quraisy yang dulu duk tekan mereka, duk tindas mereka, tak bagi zahirkan ajaran Islam. Tapi bila Umar masuk Islam, ya zahara al-Islam. Orang ni tunjuk, saya Islam juga, saya ni Islam juga. Orang tahu ramai pasal orang takut kepada Umar. Lepas tahu
Wada'a ilaihi alaniyatan. Bahkan Umar ni dia ajak orang masuk Islam terang-terang. Dia tak peduli siapa. Wajalasna haulal baiti hilaqan. Kami ni hak Islam ni berani pergi duduk kawasan, kita duduk tawaf lah, pergi Kaabah tu, duduk buat bulatan, buat usrah. Oh, berani duduk tang tu. Tidak tak berani, ni boleh pergi buat usrah tengah-tengah tu. Siapa nak kata apa? Pasal apa? Umar ada orang nak pergi tengok, tak berani tuan-tuan. Pasal Umar ni peribadi gagah. Hamzah pula ada seorang ni, dua orang ni yang menguatkan ajaran Islam. Wantasafna mimman ghalaba alaina. Kami berani terhadap orang-orang yang dulu keras, kasar terhadap kami. Waradadna alaihi ba'd ma ya'ti bih. Kalau mereka berani buat apa-apa kat kami berani lawan balik. Mereka tu punya beraninya para sahabat setelah Sayyidina Umar memeluk ajaran Islam. Banyaklah dia, kalau tuan-tuan baca cerita Sayyidina Umar masuk Islam ke, para semua sebut tentang kemuliaan, rasa kuat, rasa orang kita gagah. Jadi orang Quraisy memang susah hati sangat bila tengok perkembangan ajaran Islam setelah Sayyidina Umar memeluk Islam. Nampak macam kalau kita biar habis. Yang kedua tadi ialah tu yang dia buat tawaran tu, suruh Utbah bagi minta persetujuan orang Quraisy untuk pergi berunding. Lah tak boleh ada nampak depa kuat nak kuat ni. Pergi berunding, Utbah tu balik-balik berubah. Tuan-tuan macam bayangkan kan. Utbah tu balik-balik sebenarnya tak tadi masa pergi lagu lain. Ni balik-balik main lagu macam isi borang dah ni. Depa risau pada kita itu tuan-tuan. Dan depa sebelum tu dah pun usaha sebenarnya nak bunuh Nabi SAW, minta pertukaran dengan Abu Talib, nak bagi salah seorang anak daripada Al-Walid bin Mughirah, nama Umarah. Kalau tuan-tuan ingat kita baca dulu ni kan, dan suruh Abu Talib jaga kawan ni, dia nak ambil Nabi, nak bunuh. Memang dia sungguh-sungguh tuan-tuan, punya tak mau dah, nak mau tengok dah, tak ada cara lain dah nak selesaikan Nabi SAW ni kecuali hapuskan Nabi SAW. Tapi pada ketika inilah tuan-tuan, Abu Talib ni dia daripada keturunan Bani Hashim. Dia Bani Hashim. Mana kabilah paling mulia ialah Bani Hashim lah. Mulia tu pasal apa? Pasal Hashim dulu orang berjasa sangat kepada orang Mekah. Semua orang perakui. Jadi sebab tu kabilah dia jadi kabilah yang paling mulia di kalangan seluruh orang Quraisy. Jadi Abu Talib bila sampai ke peringkat depa orang Quraisy nak minta nak bunuh Nabi, Abu Talib kumpulkan semua keturunan yang daripada keturunan Hashim. Keturunan mana yang Tok Wan depa dulu ni cari tahu ni, semua anak cucu Hashim. Semua depa walaupun ada sebahagian tak Islam, depa tetap sayang kat Nabi. Depa tetap nak mempertahankan kaum kerabat depa. Anak cucu cini pupu kita mana boleh biar kat depa. Jadi orang Arab ni dia ada semangat tersebut, suasana pada ketika itu. Dan Abu Talib juga minta bantuan daripada pipujuk keturunan Al-Muttalib. Siapa dia ni Al-Muttalib ni tuan-tuan? Ni kalau kita kena baca balik daripada awal lah kan. Kalau kita tengok balik, Hashim dulu ada 4 beradik. Siapa dia? Hashim tu sendiri, abang. Ada lagi Al-Muttalib, adik dia. Siapa lagi? Abang dia Abdu Syams. Ni keturunan Bani Umayyah, mai pada Abdu Syams ni. Dan ada Naufal. Naufal ni pun daripada keturunan 2 beradik juga. 4 beradik pada ketika itu tuan-tuan. Melahirkan keturunan Bani Adi. Jadi yang bagi sokongan kepada Bani Hashim ialah ni Al-Muttalib ni. Bani Abdu Syams dia tak mau campur. Naufal pun ada seorang dua ya. Hak lain tak mau peduli. Ni dua ni tuan-tuan ni. Al-Muttalib dengan Hashim. Anak cucu dia ni sanggup bersama dengan Abu Talib mempertahankan Nabi SAW. Tak maulah sampai peringkat orang pergi bunuh Nabi di depan-depan depa tuan-tuan. Bismillah.
pihak Quraisy bertindak memulau Nabi. Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, tuan-tuan kena pergi nampak tu, saya sebut Bani Hashim dengan Al-Muttalib tu dua beradik dulu tu. Dan sesiapa sahaja yang terlibat membela Nabi SAW dan umat Islam, pulau lah kita buat urusan pulau mereka, tidak kira sama ada mereka telah memeluk Islam atau tidak. Islam kan, kata Islam kan, tapi kalau bersama tapi tak tolong nak pergi bantu halang kami bunuh Nabi Muhammad bin Abdullah, semua ni kita akan pulau mereka. Mereka sepakat memulau umat Islam dan sekutu-sekutu mereka dengan mengambil tindakan berikut. Apa dia? Yang pulau ni maksud dengan pemulauan tersebut. Satu, tidak boleh berkahwin dengan mereka. Mana siapa pun di kalangan Quraisy yang lain ni yang ada di kota Mekah, semuanya kalau nak menikah, tengok dulu. Kalau mai daripada dua keturunan ni, Bani Al-Muttalib dengan Bani Hashim, mereka ni tak boleh menikah, batal. Kalau ada tunang-tunang pun putus bang. Tak mau bagi ada. Tak apa lagi lah, tak boleh menikah. Boleh menikah dengan orang lain lagi. Tidak boleh berjual beli dengan mereka. Jual barang kat mereka tak boleh, beli barang mereka pun tak boleh. Terbayang lah kan, kalau kita ada barang nak pergi jual, tak boleh jual. Siapa pun orang lain tak mau terima, kita ya, sama-sama kita ya boleh pun. Barang semua duduk kat mereka, pembesar-pembesar semua duduk kat mereka, tuan-tuan. Nak beli apa? Nak beli beras ke, nak beli minyak ke, nak beli garam sebuku pun tak akan dijual kalau mai daripada dua kabilah ni, Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib. Tidak dibenarkan menyampaikan sebarang bentuk makanan. Pergi bagi makan pun tak boleh. Dah kata jual beli, bagi percuma pun tak boleh. Dan barang keperluan apa bentuk pun tak boleh bagi. Tidak akan menerima perdamaian atau belas kasihan. Kod dalam tempoh ni, kod ada nak main berdamai dengan kita, tak ada. Kesian pun tak boleh, biang. Tidak dibenarkan bergaul dan bercakap dengan mereka. Sampai tak tu pemulauan yang dilakukan, sehinggalah sampai bila bahawa pemulauan ni kami akan hentikan, kami akan tamatkan, sehinggalah mereka menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Barulah akan tamat pemulauan ni. Pemulauan ini berpanjangan sehingga 3 tahun, bukan 3 tahun, yaitu sehingga bulan Muharram tahun ke-10 kenabian. Daripada bulan Muharram tahun 7 sampailah tahun ke-10. Dan mereka tulis satu wathiqah, satu dokumen perjanjian, persepakatan antara kabilah-kabilah Quraisy lain. Semua ketua-ketua tu dipanggil mai, buat catatan apa yang tak boleh, 1, 2, 3, 4, semua kena bai'ah, kena bersetuju untuk melaksanakan pemelawan ini. Yang tulis ni nama Barid Barin Yadan, Barid bin Amir bin Hashim. Dia inilah yang tukang tulis. Ada 2-3 riwayat tentang penulis ni, tapi yang paling kuatnya ialah nama dia ni. Yang menulis perjanjian tersebut didoakan oleh Nabi SAW sehingga cacat tangannya. Nabi doa supaya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya kepada orang yang tukang tulis tu, nak bagi depa nu sedang, bagi sedang, bagi nampak orang tukang tulis tu Allah balas. Dah hampa nak lari mana? Kalau nak terus juga pemulauan yang zalim ni, depa juga tidak akan terlepas daripada hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan cabaran umat Islam dulu di zaman Nabi SAW bila berpegang dengan ajaran Islam. Bukan pegang pun, sokong ya. Dia bukan Islam pun, kerana adik-beradik sokong. Tu pun kena juga. Semua ni di pulau, di Syiah Bani Hashim, di satu kawasan penempatan Bani Hashim, semua duduk tahun tu lah. Pakak pindah seorang-seorang main duduk kawasan tersebut.
sehinggalah berlarutan perkara ini sampai 3 tahun. Umat Islam pada ketika itu di pulau, sehingga kehabisan makanan, habis makanan. Mula-mula ada lah sikit lalai sampai apa pun tak ada. Barangkali sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin merasai, bahkan barangkali lebih dahsyat zaman kita pada hari ini, apa yang dirasai oleh Nabi dan juga para sahabat, juga Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib pada ketika itu, tuan-tuan. Umat Islam pada ketika itu di pulau, sehingga kehabisan makanan, dan mereka dihalang daripada membeli makanan dan barang keperluan mereka di dalam dan di luar kota Mekah Al-Mukarramah. Mereka akan sekat. Kau lah Bani Hashim orang kaya banyak, bukan tak ada orang kaya. Khadijah sendiri pun orang senang, dia ada duit, tapi nak beli kalau di Mekah tak boleh beli. Jadi mereka cubalah nak dapatkan bekalan makanan daripada luar. Hamai daripada luar tu cuma mereka sekat tengah jalan, tak bagi juga. Abu Lahab antaranya pergi sekat, jangan jual kat mereka, jangan takut, kami beli semua, jangan bimbang. Nak beli, mereka penat, tak apa, mereka beli kalau 10, kami beli 20, mereka beli 20, kami beli 40, sampai last sekali tak mampu nak beli Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib barang-barang daripada luar kota Mekah. Abu Lahab Bani Hashim juga. Dia apa menekan Nabi SAW, merupakan bapa saudara Nabi SAW, tetapi dia bersekongkol dengan orang-orang Quraisy, memulau kabilahnya sendiri, anak cucu dia, adik-beradik dia sendiri. Pak menekan dia, mak menekan dia, dia tak peduli, walaupun dia sendiri daripada kabilah tersebut. Sampai dia buat apa, disebut dalam kitab-kitab lain, dia pindah. Rumah dia yang duduk di kawasan Bani Hashim tu, dia tak duduk, dia pergi duduk dengan kabilah lain untuk menyelamatkan diri dia, nak menunjukkan bahawa dia tidak bersama dengan Bani Hashim. Apabila Bani Hashim atau Bani Al-Muttalib ingin membeli makanan daripada peniaga-peniaga luar, ni dia ni Abu Lahab ni, muka segak bukan main, Abu Lahab ni, tapi jahat, turunan mulia, rupa segak tapi jahat, tuan-tuan. Dia berkata kepada mereka, naikkan harga makanan. Kepada para pengikut Muhammad, aku memberi jaminan kamu tidak akan rugi, jangan takut. Depa tak beli, nanti kami beli. Yang penting jangan jual. Ni pengikut Muhammad, ni orang Bani Hashim, ni Bani Al-Muttalib, semua depa sekat. Segala laluan nak masuk daripada Mekah, depa tunggulah. Jangan bagi jual barang-barang makanan kepada Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Para sahabat pulang dalam keadaan tidak dapat membeli makanan tu. Nak beli, bukan nak pergi ambil saja. Nak beli pun tidak, dia balik lapang, makanan tak ada, tuan-tuan. Para peniaga tadi pergi menemui Abu Lahab. Dia membeli semua makanan dan barang jualan mereka semata-mata untuk musnahkan kaum kerabatnya sendiri. Oh, ni perangai, tuan-tuan. Biar mampu pun adik-beradik kita, biar mati pun bangsa kita, sebab kerana bencinya kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan anak menakan dia sendiri, yang dulu dia pernah bergembira karena kelahiran Muhammad bin Abdullah, ya tuan-tuan. Namun begitu, tapi ada juga, tuan-tuan, bukanlah semua orang-orang daripada orang-orang Quraisy ni semua tak ada hati perut. Ada juga di kalangan mereka ni yang ada di hati perut. Sebelum tu, tuan-tuan, sebelum saya sambung belakang ni, tuan-tuan, inilah, tuan-tuan, kalau kita baca dalam bab zakat, yang kita baca bab zakat, Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib, ni dua kabilah. Tadi kita tahu dah keturunan mereka, ada empat beradik tadi. Kenapa Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ni dipanggil sebagai Ahlul Bait, yang tidak layak untuk menerima zakat? Kalau kita belajar dalam bab zakat, dia ada satu pengecualian. Ulama-ulama fiqh, khususnya dalam mazhab Syafi'i kita ni, dua kabilah ni, tuan-tuan, dianggap sebagai satu, dipanggil Ahlul Bait dalam bab zakat. Mereka tak layak untuk menerima harta zakat. Mereka dapat apa? Mereka layak dapat harta ghanimah.
Nabi kita harta ghanimah ni tuan-tuan, kalau bagi 5, 1/5 tu ialah untuk Nabi dan Ahlul Bait. Ahlul Bait tu sebenarnya yang akan dapat ni. Ni dua kabilah ni, Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib, bukan Bani Abdul Muttalib. Kadang-kadang orang keliru orang tu, masih tak tahu cerita ni. Ni punca dia sebab apa? Nabi kata Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib ni wahid, satu macam satu mereka ni. Pasal apa? Pasal walaupun mereka asal dulu masa belum Islam, masa tu bukan semua orang masuk Islam ni, mereka dah bantu Nabi SAW dah lah keluarga, ahli keluarga, sama-sama tok wan sama dulu ni. Hashim dengan Al-Muttalib tu dia beradik, tapi tolong Nabi, munasarah dia panggil, dia bantu Nabi, tolong Nabi. Jadi Nabi ingat ini, bila main menang mana-mana peperangan, 1/5 yang diperuntukkan kepada Nabi itu akan dibahagi-bahagikan kepada Ahlul Bait. Maksud Ahlul Bait itu ialah dua kabilah tadi, satu Bani Hashim, dua Bani Al-Muttalib. Inilah punca dia daripada sini lah, daripada sejarahnya, sejarah bantuan yang diberikan oleh mereka kepada Nabi SAW. Pernah tuan-tuan bila main zaman Islam kuat, zaman Nabi dah menang dah, duduk di Madinah tu, orang-orang daripada suku Bani Umayyah ni mereka komplain jugalah. Pasal mereka pun keturunan mereka sama ya, mereka duduk juga dua beradik dengan Hashim. Kan saya bang tadi, Hashim, Al-Muttalib, Abdul Syams yang menjadi Tok Wan kepada Bani Umayyah ni, dia beradik tu lah juga. Tapi oleh kerana mereka tak tolong Nabi, mereka tak bantu Nabi, jadi bila Nabi bagi harta ghanimah, Nabi bagi dekat Bani Al-Muttalib. Jadi orang-orang Bani Umayyah mai komplain Nabi lah. Nabi sebut yang ni balik tuan-tuan. Sejarah ni dia menjadi punca kepada ajaran Islam. Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib. Fai sama juga, ghanimah dapat fai, Nabi boleh bagi kepada keluarga Ahlul Bait. Bila Nabi bagi kepada keluarga, Nabi bagi dua kabilah ni ya, Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib. Mereka layak dapat doa ni, tapi mereka tak layak dapat sedekah dan juga zakat. Kan kita belajar bab zakat, mereka ni dikecualikan, tak boleh terima harta zakat, tak boleh terima harta sedekah ni. Menyebabkan mai zaman kita pada hari ni timbul perbincangan pula dah di kalangan ulama, keturunan kalau ada nama Said Syarifah tak boleh dapat harta zakat, bantuan apa mai pun tak boleh. Mereka, masalahnya zaman kita pada hari ini mana ada harta ghanimah dah, bukannya ada harta fai dah lah ni. Jadi bila apa bantuan pun tak dapat, adakah semua Said dengan Syarifah ni kaya-kaya lah kan? Hak susah dah lah, hak susah. Sampai kita baca dalam Facebook ni, keturunan tu dia luahkan perasaan dia. Dia kata kalau boleh, dia kata saya kalau boleh saya nak buang nama Syarifah depan nama saya tu. Pasal apa? Bila dapat bantuan apa-apa, orang dah ni Syarifah tak boleh dapat zakat, ni keturunan, nanya dia apa. Jadi sebab tu para ulama bincang dalam persoalan ini. Dalam mazhab Syafi'i kita pun, kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab fiqh manhaji pun, Mustafa Bura ni dia ijtihad, dia kata hukum tu dikecualikan di zaman kita pada hari ni. Kerana apa? Kalaulah mereka tak layak dapat zakat langsung, tak boleh makan sedekah langsung, nescaya mereka akan terbiar. Sebab apa? Bukan semua hukum hakam Islam hak lain tu dapat dilaksanakan. Tak ada fai, tak ada ghanimah, jadi mereka tak dapat apa. Susah pula mereka ni. Ni cerita dia tu, dia bermula di sini. Kenapa yang mereka ni dikecualikan termasuk al-qurba, orang-orang yang dianggap rapat dengan Nabi? Sebab kerana kedua keluarga ni lah yang bersusah payah membantu Nabi SAW ketika Nabi dipulaukan. Wallahu ta'ala a'lam. Namun begitu, ada juga pembesar Quraisy yang bersimpati terhadap nasib yang menimpa umat Islam ketika itu. Misalnya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni tuan-tuan, dia ni bukan orang Bani Hashim, dia bukan Bani Al-Muttalib, dia ni daripada Bani Asad, juga Quraisy juga. Quraisy juga.
Dia ada mak menakan dia yang daripada Bani Asad ni. Siapa? Khadijah, isteri Nabi. Khadijah Bani Asad. Jadi itu mak menakan dia. Bila dia pulau Bani Hashim, kenal sama ada Khadijah. Khadijah kenal sama. Jadi dia tak boleh duduk, dia tanya. Bukan dia seorang lah, orang-orang Bani Asad lain pun yang ada hubungan perkahwinan dengan keluarga Bani Hashim, bukannya sikit, ramai. Jadi menyebabkan mereka ni tak boleh duduk. Mereka ketiak malam-malam ada hak pergi hantar juga makanan, curi-curi pergi hantar. Ada hak jeromoh dengan Abu Jahal, berkelahi, bertumbuk pun ada. Maknanya ada juga sikit-sikit sebanyak, bukanlah sampai tak ada langsung dalam masa 3 tahun tu. Kerana hubungan ini lah, hubungan perkahwinan antara kabilah-kabilah Arab Quraisy ini berlaku sesama mereka. Bani Makhzum ni tak kenal mengenal dengan Bani Hashim langsung. Tapi ada orang Bani Makhzum yang menikah dengan orang Bani Hashim. Ada, kita akan tengok nama-nama tu tuan-tuan. Jadi bila menikah ya, kena belah mak, adik-beradik dengan Nabi, belah ayah ya, belah keturunan Abu Jahal. Jadi menyebabkan mereka ni lah yang simpati, yang tak boleh duduk bila tengok adik-beradik sebelah ibu mereka ditindas, diperlakukan begitu oleh orang-orang Quraisy pada masa tersebut tuan-tuan. Misalnya Hakim bin Hizam yang bertindak menghantar makanan kepada mereka pada malam hari, kerana sebab hubungan kekeluargaan yang terjadi antara keluarga dia dengan keluarga Bani Hashim. Walaupun ditindas dan ditekan oleh kaum Quraisy, Nabi SAW tetap keluar, khususnya pada musim haji. Musim haji ni bulan haram walaupun keluar tak boleh buat apa. Jadi Nabi bak makan mungkin tak boleh, tapi senang sikit lah pada ketika itu untuk nak pergi berdakwah. Pergi juga berdakwah, menemui kabilah-kabilah Arab yang datang dari segenap pelosok tanah Arab untuk menyampaikan Islam kepada mereka. Walaupun tengah kena tindas, tak berhenti, terus juga untuk nak bawa ajaran Islam. Okey, belah sana tuan-tuan. Tahun ke-10, mana peristiwa ni sampai makan tulang belulang sampai habis makanan ni kan terjadi dalam tempoh tersebut. Tahun ke-10, setelah berlalu 3 tahun, masuk betul-betul bulan Muharram, berakhirlah pemulauan tersebut kerana terjadi peristiwa ini tuan-tuan. Kita baca. Pemulauan berakhir. Ada beberapa orang tokoh besar ni. Satu, Hisham bin Amru. Ni hak simpati. Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Patut tambah sikit, Al-Makhzumi. Dia daripada Bani Makhzum. Keturunan Abu Jahal. Belah mak, belah ayah dia ialah Bani Makhzum tuan-tuan. Tapi mak dia Atikah, mak menakan Nabi. Jadi hak belah mak dia tu ialah belah Bani Hashim. Walaupun dia tulis keturunan Bani Makhzum lah, tapi mak dia orang Bani Hashim. Habis tu dia beradik dia mengatakan dia tak berasa. Mut'im bin Adi ni Bani Naufal. Naufal pun ada sikit-sikit. Naufal ni dua beradik juga dengan Hashim. Dia ada juga walaupun kabilah dia tak bersama, tapi dia tu simpati pada Bani Hashim sebab kau mana buat dia beradik juga, dia kata. Abul Buhturi dan Zam'ah bin Aswad ni daripada Bani Asad. Dua orang ni tuan-tuan membantah pemulauan tersebut. Mereka ni bantah, mereka tak setuju dengan apa yang dilakukan. Saya nak baca sikit lah tuan-tuan kepada tuan-tuan, kisah panjang ni kan. Tak baca bahasa tak puas hati tuan-tuan. Nak baca macam mana boleh akhirnya terbatalnya perjanjian tersebut dengan tindakan 5 orang tokoh Quraisy ni. Iaitu bila lepas berlalu 3 tahun ni tuan-tuan tak boleh makan tuan ni, susah payah ni. Hisham bin Amru, kita sebut nama mula-mula tadi ni tuan-tuan. Dia malam-malam dihantar makanan. Dia cuba pergi hantar juga makanan, tapi banyak mana sangat dia nak boleh pergi hantar. Dia pergi jumpa dengan Zuhair. Tuh, nama doa. Dia pergi jumpa dengan Zuhair yang mak dia daripada kabilah Bani Hashim. Bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Dia kata kat Zuhair, "Ya Zuhair,"
Dia kata, Zuhair, aradita an ta'kula at-ta'am wa tashraba asy-syarab. Hang ni macam mana? Hang berasa seronok ke? Hang boleh makan, hang boleh minum, wa akhwaluka bihaitsu ta'lam. Tapi nu mak-mak menekan hang tu, belah mak dia kan, khal ni belah mak, bapa pun tak ada depa tu mak menekan hang tu, hang boleh tengok saja ya. Qala waihak. Zuhair marah bila kata lagu tu kat dia, pasal dia pun tak puas hati juga, tapi dia tak boleh buat apa. Dia tercelaka hang ni, hang kata kat aku tu, fama asna'u wa ana rajulun wahid. Aku nak buat apa? Dia kata, aku seorang. Tu ialah mak menekan, tapi aku seorang ya. Aku pun pergi hantar juga sekali-sekala makanan. Tu aku nak buat apa? Dia kata, ama wallahi law kana ma'i rajulun akhar laqumtu fi naqdiha. Kalau ada siapa-siapa seorang lagi juga untuk tolong aku, boleh bersama dengan aku akan batalkan perjanjian tersebut, kata Zuhair. Qala, Hisham ni dia pandai kan, dia kata apa? Dia kata, qad wajadta rajulan, ada, dia kata, yang akan bersama dengan kamu. Siapa dia? Qala faman? Qala ana, aku, dia kata. Zuhair kata, dua orang mana nak cukup? Takkan kita nak lawan ni, lepas tu ramai kita dua orang ya. Ibghina rajulan thalithan, jom kita cari seorang lagi. Cari siapa dia lagi yang boleh bersama dengan kita. Fadhaba ila al-Mut'im bin Adi. Hisham ni dia pergi jumpa pula Mut'im bin Adi yang daripada keturunan Bani Naufal. Ada juga sikit-sikit dengan keturunan Bani Hashim. Dia pun sebutlah hubungan keturunan mereka ni, sebab mereka semuanya anak Abdul Manaf. Makna apa nama, Hashim pun bin Abdul Manaf, dia pun Naufal bin Abdul Manaf juga, adik-beradik mereka, tuan-tuan. Lepas tu dia kutuk kawan tu, wala mahu ala muwafaqatihi li Quraisy ala hadha dhulm. Dia kutuk, dia peleceh lah. Apa hang, adik-beradik hang sendiri, hang boleh buat lagu tu, tengok saja, kata. Faqala Mut'im marah kat dia. Mut'im kata, waihak, fama asna', macam tadi juga lah, aku nak buat apa? Dia kata, aku seorang. Innama ana rajulun wahid, aku seorang, nak buat apa? Qala qad wajadta thaniyan, ada orang kedua yang akan bersama dengan kamu. Siapa dia? Akulah. Kawan tu pun kata, kalau begitu kita cari seorang lagi, cari hak ketiga. Lepas tu dia pun pergi jumpa pula, tuan-tuan, hak seterusnya. Ada tiga orang dah, iaitu Zuhair tadi. Kemudian dia pergi jumpa pula Abul Buhturi. Abul Buhturi ni, dia pernah satu ketika dia pernah pergi hantar makanan, sebab dia daripada keturunan Bani Asad juga. Pergi hantar rumah dengan Abu Jahal tengah jalan, sampai bertumbuk dia bang. Dia abang nanya, dia tahu ni orang-orang yang simpati kepada Bani Hashim. Dia bercari tokoh-tokoh ni. Bila pergi jumpa, lagu tu lah juga, tuan-tuan, sampai akhirnya dia berjaya mengumpulkan 5 orang yang kita sebutkan tadi ni, untuk sama-sama berusaha. 5 orang ni nak lawan satu kabilah, semua bukan satu kabilah, satu keturunan Quraisy yang memula Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Usaha 5 orang ni saja, tuan-tuan. Jadi siapa yang nak bercakap ni, tuan-tuan? Yang mula bercakap ni ialah hak nombor 2 tu, iaitu Zuhair bin Abi Umayyah. Kerana apa dia yang nak bercakap? Dia kata, bagi aku cakap, sebab aku Bani Makhzum, aku satu kabilah dengan Abu Jahal, jangan hampa, bagi aku, dia kata. Hak nak mula ni kita nak buat, dia perancang lah dengan perancangan yang rapi. So tuan-tuan, pagi-pagi dia pergi ke Kaabah, dia tawaf dulu lah. Orang dia buat tawaf tak tinggal. Dia pergi tawaf apa semua, orang ramai berkumpul datang tu, Abu Jahal ada datang tu. Dia pergi bertengkar dengan Abu Jahal, tuan-tuan. Mana dia? Zuhair lah yang pergi mula-mula ni. Zuhair pergi pakai elok itu, dia pergi tawaf 7 kali. Kemudian dia pergi panggil semua orang ramai berkumpul depan depa. Dia kata, faqala ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, anak kulut ta'am, adakah patut kita semua tiap-tiap hari boleh makan? Wa nalbasu thiyab, hari-hari kita boleh tukar baju pakai ikut suka kita. Wa banu Hashim halka, tapi Bani Hashim hampir binasa. La yuba'u, tak boleh berjual beli.
wala yabta' minhum. Wallahi, demi Allah, dia kata, la aq'udu hatta tushaqqu hadhihi as-sahifah. Aku tidak akan duduk melainkan setelah sahifah digantung dalam Kaabah tu dikoyak hari ni, dia kata. Bila dia kata lagu tu, tuan-tuan, Abu Jahal tu ada datang tu. Abu Jahal celapuk mai. Dia kata, kadzabta, mu hang ni pendusta, pembohong. Wallahi la tushaq, demi Allah, perjanjian itu tidak akan dikoyak, yakni tidak akan dibatalkan. Faqala, tiba-tiba dalam keadaan gitu, dipakai 5 orang tadi, Zam'ah mai. Zam'ah mai, Zam'ah bercakap pada ketika itu. Zam'ah kata, anta wallah akdzab, hang lagi pemohong besar wahai Abu Jahal. Ma radina kitabata, kami tak pernah setuju dengan apa yang kamu buat selama ni. Qala Abul Buhturi, dalam keadaan tengkar dengan Abu Jahal tu, Abul Buhturi pula menyambut. Abul Buhturi kata apa? Sadaqa Zam'ah, betul kata Zam'ah. Nampak ada pakat, tuan-tuan kan? Pakatan tu dibuat nak bagi orang lain pun akan setuju. Abu Jahal seorang, depa dah 3 orang. Sadaqa Zam'ah, betul kata Zam'ah. La narda, kami tak pernah setuju pun dengan apa yang dilakukan ini. Wala nuqirru bih. Dalam keadaan begitu kan, Abu Jahal dia seorang, dia tak ada nak bercakap lagi. Mut'im pula kata, sadaq, tu betul yang apa kata. Wa kadzaba man qala ghaira dhalik, dan hak lain semua tak boleh pakai. Nabra'u ilallah, kami berlepas diri daripada apa yang dilakukan ini kepada orang Quraisy. Mangkit pula Hisham pun kata lagu tu. Jadi tuan-tuan, orang hak ramai-ramai yang ada tu, bila seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, hak lain pakat setuju belaka dengan hak mereka 5. Jadi Abu Jahal tak boleh nak kata apa. Jadi pada ketika itulah Abu Talib, ni dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Abu Talib ni Nabi hantar dia main malam tu dah. Nabi abang esok pakcik pergi tengok dekat Kaabah. Sebenarnya sahifah tu telah pun dimakan oleh anak-anak. Yang tinggal sikit lah. Habis dah pemulawan tu. Abu Talib tengok dia kan. Wa Abu Talib jalisun fi nahiyatil masjid. Abu Talib duduk tangguh, dan dia main ni pasal apa? Sebab Rasulullah bang ada sopi. Dan dia tahu dah apa yang terjadi tersebut. Jadi akhirnya dia bersetuju untuk masuk ke dalam Kaabah, pergi tengok. Abu Talib abang, sahifah tu tak ada dah, telah pun dimakan anak-anak. Pakak masuk tuan-tuan, tengok betul tak ada dah. Jadi bermula daripada hari itu, dengan apa yang terjadi, yang dengan rancangan yang telah dibuat ni, perjanjian zalim yang dilakukan kepada umat Islam, kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini, dengan rasminya terbatal dengan apa yang telah dilakukan dan apa yang terjadi. Dan akhirnya mereka mendapati watikah pemulawan tersebut telah pun dimakan anak-anak, setelah diberitahu oleh Abu Talib yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, sebagian ulama mufassirin menyatakan bahawa ayat ini diturunkan dalam peristiwa ini. Dia tak beriman juga. Kuatlah dah jadi lagu tu. Betul kata Abu Talib, seperti yang diberitahu oleh Nabi, kuat daripada masuk Islam. Allah kata, wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan kalau mereka, yakni orang Mekah, melihat suatu mukjizat, tu mukjizat lah tu, Nabi bagi tahu benda tu berlaku, mereka berpaling engkar sambil berkata, ini ialah sihir yang terus menerus berlaku. Sihir, kita kena sihir lagi, tak percaya juga, tolak lagi ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itulah tuan-tuan dulu malam ni, moga-moga bermanfaat kepada kita untuk kita memahami dan lebih menghargai agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hadiahkan kepada kita semua ni tuan-tuan. Sekadar itu dulu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.